Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua peminat-peminat bola sepak tempatan. Berjumpa lagi kita pada minggu ini pada Buletin MFL. Ya, saya tahu kita telah menerima satu perkabaran yang cukup mendukacitakan pada minggu lalu apabila saingan TM Piala Malaysia terpaksa dibatalkan oleh Malaysian Football League. Ini semua berikutan keputusan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara di mana tidak membenarkan sebarang perlawanan bola sepak diadakan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Jadi apa kata kita ikuti temu ramah terlebih dahulu oleh Ketua Pegawai Eksekutif MFL, CEO iaitu Datuk Abdul Ghani Hassan mengenai perkara ini. Seperti yang sedia maklum bahawa MFL telah memasukkan rayuan selepas keputusan Menteri Kanan Pertahanan pada hari Jumaat 7 bulan, iaitu berkenaan dengan penangguhan permainan Piala Malaysia sehingga ke 6 Disember. Maka sekali lagi MFL telah membuat rayuan pada hari Isnin. Maka semalam telah rayuan itu ditolak seperti dikekalkan keputusan seperti 7 bulan yang lepas. Dengan itu, ahli lembaga pengarah MFL telah membuat keputusan setelah mengkaji dan tentang perkara yang amat penting dalam mengendalikan Liga Malaysia ini, maka telah keputusan membatalkan Piala Malaysia bagi musim 2020 ini. Ini disebabkan oleh keadaan yang terpaksa dilakukan, memandangkan bahawa sekiranya Piala Malaysia ini dibuat pada bulan Disember tahun ini, maka ia akan punya masalah yang besar kepada pasukan dan pemain. Yang mana sedia maklum bahawa majoriti pemain yang menandatangani kontrak dengan pasukan berakhir daripada 30 November. Dan ini akan menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh pemain yang mungkin telah menandatangani perjanjian dengan pasukan yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Maka inilah keputusan yang dibuat oleh MFL untuk memandangkan kebaikan pasukan dan pemain itu sendiri. Untuk itu, bagi para MFL, ahli lembaga pengarah dan keseluruhan keluarga MFL, kita juga merekamkan terima kasih, tahniah dan syabas kepada semua pasukan yang telah melibatkan diri dalam Liga Super hingga Premier, dan kita berjaya menghabiskannya, dan pasukan-pasukan dan pemain ini juga berjaya mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh MFL dan MKN itu sendiri. Juga kepada penaja yang terlibat dalam penajaan Liga Malaysia pada musim ini, MFL juga merekamkan ucapan terima kasih dan berharap dalam keadaan yang kritikal ini mereka memahami keadaan yang berlaku, dan MFL berharap agar mereka akan terus bersama untuk kita menjayakan Liga musim 2021 pada tahun yang akan datang. MFL juga merekamkan ucapan banyak terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, MKN, Kementerian Belia dan Sukan di atas kerjasama yang begitu baik selama ini sehingga MFL boleh menyambung semula Liga Malaysia, dan harap kerjasama ini akan dapat diberikan dengan baik oleh semua pihak kepada MFL, memandangkan MFL ini adalah satu badan yang mengadili Liga Bola Sepak Negara yang akan melahirkan pemain negara, mewakili negara dalam sukan-sukan di peringkat antarabangsa. Pembatalan kejohanan TM Piala Malaysia sememangnya memberikan kesan besar kepada jurulatih dan juga pemain. Namun dalam masa sama mereka akur dengan ketetapan yang dibuat oleh MKN. Buletin MFL ada menubual Ketua Pasukan Pulau Pinang iaitu Azmi Muslim terhadap kesan pembatalan kejohanan TM Piala Malaysia ini, selain kita turut bertanya kabar mengenai persiapan skuad Harimau Kumbang yang akan bersaing di saingan Liga Super pada musim depan. Saya akui lah, saya sebagai pemain memang kecewa lah dengan pembatalan ni sebenarnya kan. Sebab kita tahu setiap pasukan dalam Liga Malaysia memang kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah selama ni. So bagi saya tentang Pulau Pinang tu, saya rasa dengan peluang yang Pulau Pinang ada tu sebenarnya dia memberi satu kelebihan kepada Pulau Pinang lah. Dengan kita tahu sekarang momentum pasukan, tim adalah dalam keadaan yang baik. So satu kerugian lah sebenarnya bagi untuk Pulau Pinang. Bila kita mendapat tahu kata dalam Malaysia telah dibatalkan kan. So saya rasa mungkin kalau kita dapat diteruskan Piala Malaysia itu, mungkin Pulau Pinang akan kita lagi satu lagi sejarah untuk Pulau Pinang. Itu je lah. Dengan pendeknya Liga kita tahun ni kan, saya rasa dengan lagi pun kita pun tahu selepas PKP hampir 3 bulan pemain tidak
tidak training bersama kan. Untuk saya itu adalah satu orang kata turning point sebenarnya. Untuk tim tu boleh konsisten ataupun tidak sebenarnya. Kalau kita tahu bahawa tahun ni Pulau Pinang memang ada target dia untuk melayakkan diri ke Liga Super tahun ni. So setiap pemain memberi komitmen yang begitu baik lah untuk liga yang pendek ni. Sentiasa pemain telah beri yang terbaik ya untuk tahun ni. Tahun ni adalah tahun bagi saya lah, bagi pendapat saya adalah tahun yang cemerlang lah Pulau Pinang untuk tahun ni. Dengan kita tahu di bawah kendalian Puan Manzur, Pulau Pinang agak orang kata konsisten dengan tim ni. Saya rasa insya-Allah mungkin inilah satu permulaan untuk tim Pulau Pinang untuk kembali orang kata mengembalikan era-era Pulau Pinang yang dahulu, yang orang tahu Pulau Pinang adalah satu pasukan yang gah dahulu. So insya-Allah dengan adanya quality player yang akan datang, saya rasa insya-Allah Pulau Pinang akan lebih bersinar lah untuk tahun yang akan datang. Min, kita tahu mungkin terlalu awal nak cakap, tapi untuk Liga Super 2021 ni mungkin orang kata akan jauh berbeza lah dari segi cara permainan dengan tim-tim yang Penang akan jumpa. Mi rasa dengan tim sedia ada ni macam mana Mi rasa? Adakah mungkin Mi rasa yalah, memang kita semua terpulang pada coach kan, kalau Puan Manzur masih lagi menjadi ni lah, tapi Mi selaku pemain pengalaman lah, Mi rasa mungkin tim ni mungkin kena ada sikit suntikan player yang pengalaman kan untuk bantu pasukan kan, ataupun Mi ada rasa tim ni dah okey lah, dah kata boleh kayuh lah kat Liga Super. Okey, bagi saya macam kita tahu semua perbezaan sebenarnya Liga Perdana dengan Liga Super sebenarnya, sebab kita tahu Liga Super adalah liga yang tertinggi di Malaysia. So saya tahu kualiti yang ada dalam pasukan Pulau Pinang semuanya boleh dikatakan standard Liga Super, sebab sebelum ni pun kita banyak play game dengan tim-tim Liga Super. Saya rasa jurang tu tidak terlalu jauh. Tetapi saya faham pasukan, management dan juga tim pun tahu tahun depan kita bermain di Liga Super. So dia punya kompetitif lebih bagus, lebih hebat. So saya rasa mungkin pasukan, mungkin management dan jurulatih akan mencarilah player-player yang berkualiti untuk kita mampu bersaing di Liga Super untuk tahun depan lah. Biarpun begitu, pembatalan kejohanan TM Malaysia memberikan hikmah tersendiri kepada pasukan Terengganu FC yang diberi slot bersaing di Piala AFC pada musim depan selepas mengambil kira kedudukan mereka di tempat ketiga CIMB Liga Super. Jadi apa kata kita ikuti sedikit perbualan dengan Ketua Jurulatih Nafus Izin bersama saya mengenai persiapan mereka untuk menghadapi Piala AFC 2021, selain apa harapan beliau untuk Terengganu FC pada musim depan. Saya kena ucap jutaan terima kasih kepada MFL yang memberi slot kepada Terengganu untuk KFC tahun depan. Memang AFC inilah yang kita impikan dari pihak pengurusan, daripada pemain sendiri yang bekerja keras, fokus untuk kedudukan kita yang terbaik lah. Kita fight sampai terbaik di tempat ketiga, dan di situ kita layak, terutamanya dari penyokong Terengganu sendiri lah yang memang mengharap kita untuk layak ke AFC. Dan sebagai saya, sebagai coach, saya rasa AFC sangat bermakna lah untuk saya sebagai coach. Di tahun pertama memimpin Liga Super, AFC memberi peluang kepada saya, dan kejayaan ini adalah satu yang menggembirakan untuk semua pihak, terutamanya dari segi pengurusan, penyokong dan juga pemain. Because orang kata je lah, kalau dah layak ke Piala AFC ni, orang kata takkan AFC dengan AFC akan orang kata just stick dengan tim yang ada je. Mungkin musim depan nanti tim akan cuba pancing pemain yang lebih ada nama yang lebih pengalaman untuk orang kata ada squad depth lah ke dalam pasukan Terengganu FC ni. Setelah difahamkan mesyuarat itu dah buat kan dengan player semua sebelum berbalik Kelantan kan. Okay, itu adalah perjumpaan biasalah sebelum kita akhir musim. Dan untuk AFC, kita tahu AFC ni cabaran dia lagi mencabar, tetapi di situ pulang kepada pihak pengurusan lah sebenarnya. Saya first melihat kepada pengurusan, apa perancangan pengurusan, dan juga dari segi perbelanjaan, dari segi bajet semua tu pulang kepada pengurusan, dan kita berbelanja mengikut kemampuan kita. Seperti tahun ni juga,
TFC pun bukan hanya pasukan yang berbanyak besar. Kita menghidupkan perempuan, kita produce local player ramai, majoriti pemain Terengganu, pemain muda. Dan untuk tahun depan, saya sendiri pun kita mesti banyak kena improve lagi lah dari segi tim apa semua. Ya, memang kita perlukan lebih pemain yang berkualiti untuk di AFC, tapi saya rasa tidak semestinya kita mengambil semua pemain apa semua. Kita tahu itu kos yang besar, yang apa pun saya menunggu daripada pihak pengurusan apa perancangan dari pengurusan di situ. Kita akan buat perancangan untuk tim masa depan. Kalau ikutkan coach punya orang kata perkiraan berapa persen player yang musim ni akan stay lagi musim depan, ataupun tidak ada banyak perubahan macam ni? Bagi saya tak banyak perubahan lah. Saya rasa player-player yang local, especially local tahun ni, kita boleh maintain semua. Cuma kita hanya untuk improvekan tim, kita hanya memerlukan mungkin lah tak ramai lah player yang kita perlu. Tetapi cuma sebab bagi saya tim kita sekarang ni dalam keadaan yang baik, pemain semua pun bagi komitmen apa yang baik. Cuma kita menambah apa yang perlu untuk memperkuatkan lagi lah untuk masa depan. Pembatalan TM Piala Malaysia bermakna hanya 3 trofi sahaja mempunyai pemenangnya musim ini, dengan Piala Subangsih menjadi milik pasukan Johor Darul Takzim yang menewaskan Kedah pada aksi membuka tirai musim ini. Selain itu, Johor Darul Takzim juga adalah juara CMB Liga Super, manakala Pulau Pinang muncul pemenang Liga Premier. Bagi gelaran penjaring terbanyak CMB Liga Super, seperti mana kita ketahui, menjadi milik penyerang Selangor Efedayo Omosui dengan 12 gol, manakala untuk Liga Premier, Casa Grande dari Pulau Pinang dengan 9 gol. Baiklah, setakat ini sahaja pertemuan kita pada minggu ini. Walaupun saingan Liga Malaysia pada musim ini telah berakhir lebih awal, namun Buletin MFL akan tetap bersiaran seperti biasa pada setiap minggu. Jangan lupa untuk ikuti sebarang perkembangan kami di Facebook, Instagram dan juga laman web rasmi MFL. Assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi.